habis dah tadi ya Perlembagaan Persekutuan, dan baguslah kita ada soalan-soalan yang menarik pada saya untuk dikongsi bersama. Kemudian kita pergi kepada ni Akta Universiti College Universiti. So maknanya Akta Universiti dan College Universiti 1971 binaan tahun 2012 masih terpakai. Okey, kenapa pentingnya AUKU ni kan? Masuk universiti kena tahu AUKU, kena tahu AUKU. Betul-betul jugalah student-student duk menjerit nak minta hak-hak dalam AUKU ni apa benda sebenarnya kan? Kita pun kadang pening, budak-budak ni apa sebenarnya dah hidup dia orang? Macam tu kan. Macamlah kita dulu masa muda-muda dulu tak menjerit juga kan. Tapi biasalah bila kita dah matang ni kita akan tengok apa benda dia nak ni. Terutama yang dari yang bekerja di bahagian hak ehwal pelajar kan, tak ada hari nak kena hadap benda-benda ni. Apa benda ni? Okey. AUKU ni dia digubal untuk menyediakan asas undang-undang. Ni tak kata asas undang-undang. Antara lain dari segi tata cara penubuhan. Macam saya kata tadi, UKM tak bolehlah diurus, ditubuh macam-macam tu je. Sebab bendanya besar. Dah 50 tahun pun UKM tetap gagah perkasa lah. Pada saya dari segi penubuhan kita tak ada masalah. Kita ada AUKU yang membenarkan. Dan semua universiti awam memang ada AUKU kecuali UIA sebab dia di bawah atas syarikat, dan juga UiTM dia lain. Okey. Tapi yang lain memang kena. Kemudian dari segi tata cara penubuhan tak ada isu. Struktur tabir urus. Ini dia ada isu struktur tabir urus ni sebab dia sikit sebanyak dia akan orang kata membabitkan tentang siapa yang ada dekat dalam pentadbiran universiti. Ini yang jadi kontroversi itu. Bila kita struktur tabir urus ni siapa yang urus? Siapa CEO UKM ni sebenarnya? LPU ke VC? Okey, dari segi pengurusan universiti, tadbir urus dia adalah di bawah VC. Sebab kita ada Majlis Pengurusan Universiti. Majlis Jawatankuasa Mesyuarat atau Jawatankuasa Universiti, MJPU tu. Itu apa juga isu universiti, isu kecil ke besar ke yang perlu ada pada pengetahuan pentadbir universiti mesti dibawa ke situ melalui kertas kerja. Itu sebab jangan kita mengambil mudah dari segi struktur tadbir urus tu. Sebab struktur tadbir urus tu kita kena tahu siapa. That's why kalau di UKM ni kita nampak macam TNC HA ada memang dalam segi akademik. Dari isu akademik senat tu memang bersama dengan dia lah. Ya, walaupun dichairkan oleh VC. Maknanya dia kena faham sebab dia memang duduk untuk akademik. Kemudian TNC Happy untuk research dan sebagainya. Macam mana nak menambah dana untuk research, macam mana kita nak buat research yang bagus. Itu memang dia punya kerja. Biasa kita ada TNC 4 orang untuk dia klasifikasikan kerja dia. Jadi kita ada bendahari, pendaftar, ada saya dan lain-lain. Untuk kita nampak tadbir urus. Kita ada Pro Chancellor di Kuala Lumpur, ada di strategi, kita ada di Khazanah kan. Semua itu untuk tadbir urus kita bergerak. So tak adalah kita pening kan, nak pergi pada siapa ni, nak pergi pada siapa ni. Dulu kita tak ada jaringan industri pun. TNC jaringan industri kita ada 3. Masa itulah yang TNC HEPA pun kena buat alumni, kena buat macam-macam. So pening. Pembangunan lah, apa prasarana pun bawa dia. Jadi kerja jadi agak terbantut. Jadi kita buat, jadi akta ini bagi untuk universiti buat struktur tadbir urus yang difikirkan mampu dan bagus untuk kita berjalan ke depan. Jadi kita ada Pro Chancellor. Dia ada satu struktur tadbir urus yang tidak ada kena-mengena dengan menteri. Dia adalah untuk tadbir urus kita. Dan lantikan itu biasanya dibuat oleh VC. Tetapi lately ni ada yang bising, kata tak boleh lah dia kena dibuat oleh LPU. Sebenarnya LPU tak ada isu pun sebab tadbir urus ni hanyalah untuk UKM. Jadi dia bukan benda besar-besar, dia bukan jawatan TNC, jawatan pendaftar ataupun bendahari yang memerlukan LPU untuk tengok, tak ada. Dia cuma satu jawatan yang untuk tadbir urus. Jadi Pro Chancellor pada saya tak ada isu, melainkan Pro Chancellor itu mestilah melaksanakan tugas dia sebagaimana fungsi dia. Ya, itu clear. Kemudian kita tengok dari segi penyelenggaraan dan pentadbiran sesebuah universiti dan Kolej Universiti Awam di Malaysia. Okey, kenapa kita sangat kontroversi tentang jawatan-jawatan tersebut? Sebab jawatan-jawatan itulah ada punca kuasanya. Punca kuasa yang membenarkan mereka bertindak sedemikian. Bukan saja-saja. Jadi apabila kita di UKM ini, kita nak melihat pentadbiran tentang sesuatu, kita akan tanya fungsi kuasa mana yang dibuat. Itu sebab pengklasifikasian tu tadi penting. Sebab kalau kita tak puas hati dengan dari segi research, kita akan cakap, macam mana macam mana dia buat ni?
Ya, macam mana? Macam kenapa dia? Apa kuasa dia bagi? MJPU apa kuasa? LPU apa kuasa? Sebab dia kena termaktub. Dia tak boleh suka-suka. Itu sebab dan akhirnya yang selalu jadi mangsa tu office saya lah. Terus cari punca kuasa dekat mana? Punca kuasa kat mana? Cak pada saya, penting untuk kita tahu punca kuasa dan siapa yang diberi kuasa untuk melaksanakannya. Jadi penyelenggaraan dan pentadbiran sebuah universiti ni mestilah dibuat secara bersama. Sebab penyelenggaraan ni adalah apa juga semua perkara dari segi fasiliti ataupun perkara-perkara lain. Kalau fasiliti kita memang tahu prasarana. Bombat prasarana. Lambat, prasarana ni tak cekap, macam-macam lah. Tapi prasarana dia dah biasalah sebab memang kerja dia menyelenggara kan. Dia ikut apa yang dia boleh buat lah. Dan dia mampu buat. Dan saya rasa day by day dia improve lah dan dia dengar apa juga masalah. Sebab sekarang ni macam saya kata, untuk berada di UKM di waktu COVID ini dan juga untuk abad ini, kalau kita masih lagi ikut cara kerja 1980-an, kita akan terus tertinggal dan tak ada dah boleh hidup pun. So kita dah berbeza dan cara seseorang ketua tu takbir sesuatu institut ataupun PTJ itu pun sangat penting. Jadi PTJ itu perlu ada penyelenggaraan yang mengikut kuasa yang diberi, ya, supaya dia boleh buat. Kalau memang bukan daripada contohnya prasarana buat, jangan paksa dia buat sebab dia tak boleh buat. Jadi pentadbiran sebuah universiti ni, pentadbiran ni ialah mentadbir universiti. Mentadbir universiti ni ialah VC tak boleh buat seorang. Tapi VC sangat signifikan sebab VC tu macam satu simbol. Kita nak ikut dia. Kalau VC pun macam tak berapa nak sure, kita akan, universiti tu pun tak berapa nak sure. Kalau VC dia memang very focus, okey, ini rupa kita, ini macam mana. So kita yang di bawah ni akan okey, ini inspirasi dia. So kita akan buat. Kan macam Tan Sri Azlan dulu dia ada payung merah. Bukan untuk student je, untuk staff. So ditukar baju kita, corporate kita daripada biru kepada warna merah. Dan kita masih kekal warna merah tu sampai sekarang. It's significant lah. Maknanya bila orang sebut je tu kita nampak okey ini UKM. Nampak. Jadi benda macam tu. Sebab pentadbiran UKM ni mesti berjalan dengan orang kata dengan baiklah. Ya. Jadi itu yang pada saya sangat signifikan itu. Kemudian urus penyelenggaraan dia mesti sangat jelas, ya. Sebab kalau tidak kita pening lah nak buat. Ya. Kemudian kegiatan pelajar ni pun isu juga. Kegiatan pelajar ni sekarang ni lagi penting untuk kita tengok sebab pelajar kita sekarang ni lebih suka saya tengok student lebih suka tak puas hati dia tu dekat dalam media sosial. Saya tak tahu apa masalah dia. Ya, tapi itulah yang dia selalu sebut. Dia rasa macam tak happy je, dia seluahkan. Ya, dia rasa dia tak happy je satu benda. Kadang-kadang saya tengok, saya ada dalam mesyuarat, ya. Tapi saya dapati apa yang kita sampaikan atau kita putuskan dalam mesyuarat tu, ada pelajar yang kita beritahu dia tapi dia punya penerimaan tu berbeza. So saya kata kita kena lihat ya, pelajar ni ada banyak orang luar yang orang kata yang pengaruh dia. Dan itu utama parti politik. Ini tak apa nak sudahlah. Sebab parti politik ni memang cara paling murah. Dia budak-budak lah yang selalu akan jadi ini pro tu, pro ni, pro macam-macam pro lah. Jadi yang saya lihat adalah dia akan very eager untuk keluarkan kenyataan-kenyataan yang memang tak pernah pun kita putuskan dalam MJPU. Dan minta benda-benda yang mengarut kadang-kadang. Nak minta turun yuran lah, turun tu betul boleh, tapi kita tengok juga signifikan dia. Sebab saya rasa selama ni memang kita, saya lihat pentadbiran universiti cuba sedaya upaya untuk equip lah dengan apa yang diminta. Tapi kadang-kadang janganlah minta, lepas tu comparison. Comparison antara universiti, kenapa USM buat, UKM tak boleh buat, teruk tu UKM ni. Dia dah masuk dalam Facebook tau, ataupun dalam Instagram dan sebagainya. Ini cabaran-cabaran kita yang bekerja terutama di college dan juga di bahagian hak ehwal pelajar. Sebab pelajar-pelajar tendensi dia tu, dia nak dapat dan dia compare dengan orang luar. Itu yang saya selalu cakap bahawa pelajar have to understand, UKM is UKM, UM is UM, USM is USM, UPM is UPM. Sebab kita kena bagi tahu dia ini yang kita mampu buat dan that's it. Sebab dia tak tahu. Dan dia hanya rasa kehendak dia tak dituruti dan dia pun masuk. Saya selalu tengok pasal saya ni ada Facebook je, yang lain saya tak ada. Tapi saya tak tengok. Ketua-ketua ni akan lebih macam okay this one macam tu lah. Jadi pada saya sebenarnya kita di universiti ni siapa yang bekerja di tu kena tegur dia. Dan kita kena faham fungsi kita. Pembelajar kita tak boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang melampaui daripada hadnya.
Sebab they have to understand bila dia masuk dunia pekerjaan kita ada peraturan. Sekarang ni kita tak boleh membiarkan orang boleh melihat kita dari satu fungsi macam UKM ni tak buatlah, orang ni tak buatlah. Selalu pelajar-pelajar akan datang dan cakap, teruklah, college is like this, college is like that. Jadi college dah berubah. College perlu berubah. Dan college berubah. Jadi dia tak bolehlah nak tunggu benda tu macam sama macam dulu. Dan begitu juga yang saya lihat, kecabarannya kepada kita yang bekerja berhadapan dengan pelajar ni ialah dari segi tutur cara. Ramai pelajar-pelajar yang menaikkan status-status macam this college people are very rude. This one. Biasanya saya tak nak dengar benda tu secara macam orang kata, saya kena tahu juga. Kalau dah dia pun datang rude, memang dia dapatlah balasan rude tu. Cuma pada saya, we have to understand that kita berada di pasca yang sangat teruk. Pasca mana? Pasca yang everyone nak hak dia diberi. Semua orang nak cakap pasal, saya mesti nak dapat benda tu, saya mesti dapat benda tu. Ini termasuklah pelajar kita. Ini tak ada sebab online kan. Online pun kecoh juga. UKM fail to provide this, provide that. Siapalah yang menjangka benda ni akan berlaku. But I think PTM pun sedaya upaya lah dengan cepatnya cuba menaik taraf apa yang patut. Kita tak boleh think that benda tu one night macam tu boleh berlaku. Macam okay, saya nak internet laju. Okay, esok dah boleh laju. Tak boleh lah. Kita besar, universiti kita besar, luas. Kalau kita universiti kecil, seketul je dekat situ, tak apa. Kita tengok betapa besar, berapa ramai staff kita. Kita ada hospital, ada lagi hospital pakar kanak-kanak. Kita besar sebenarnya. Jadi itu yang kita kena faham. Sebagai staff kita kena faham bahawa pelajar ni ada benda kita kena rembat dia, ada benda kita ikat dia, ada benda kita bagi dia kebebasan. Ya, kalau ada soalan berkenaan dengan yang ini pun boleh tanya dengan saya. Okey. Kemudian saya pergi kepada aku ni mengandungi peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan sistem governance. Macam saya sebut tadi, dia ada sistem governance, ya. Jadi sistem governance ni amat penting untuk kita tahu siapa. Itu sebab sistem governance kena clear, dan clear itu kena ada panduan. Panduan dia adalah macam visi Azlan dulu, Tan Sri Azlan dulu, dia ada siap payung merah, lepas tu dia ada labah-labah lah, penting semua tu. Masa Tan Sri Sharifah Hafsah, kita ada burung camar, lepas tu burung dah mati, kita gantikan pula dengan payung. Lepas tu payung dah tak ada, kita ganti dengan kami. Sekarang kami pun dah tak ada, kita tak tahu apa pula visi baru nak bawa. Itu adalah sistem governance yang berlaku. Maknanya setiap ketua ada dia punya tanda pengenalan untuk mengatakan bahawa okey, this university ini berlaku waktu saya menjadi VC, ya. Jadi itu penting. Sistem governance itu juga mesti memiliki sistem pendaftar ataupun pendaftar yang efisien. Ya, kita kena. Sebab pada saya kalau tak, kita haiwayalah, kita tak tahu apa benda. Itu sebab saya kata tadi daripada awal lagi tadi, kenapa kita dihantar email? Kita macam katalah tak pentinglah email jabatan bendahari ni, tak penting email jabatan pendaftar ni, kan? Bila kita buka rupanya penting. Rupanya dia ada bagi tahu benda yang kita tak tahu. Jadi kalau budaya kita yang tak nak baca email, baca kepala surat je ataupun baca tajuk email, memang tak membantu kita untuk menjadi efisien. Kena tahu. Kemudian struktur organisasi saya rasa lengkap, kita tak ada masalah struktur organisasi di UKM. Macam saya kata tadi, kalau kita nak menambah, ya, kalau kita nak menambah, tak apa, kita tak ada masalah kalau kita nak menambah apa-apa as long as kita boleh dapati, kita boleh ensure struktur organisasi kita tu tidak menjangkau kesalahan yang ada ataupun tak menjadikan salah. Kalau macam tadi saya kata kita nak buat ada pro chancellor, tak apa, itu pentadbiran. Bukan jawatan rasmi yang ada dalam waran, tak ada. Dia pentadbiran saja. So struktur organisasi. Kemudian kita pada tengok disiplin dan tata tertib pelajar. Disiplin dan tata tertib pelajar ni biasanya memang kita bagi pada hak ehwal pelajar, apa-apa jua masalah, dan kemudian kalau dia segala tindakan tanduk pelajar tu memang di bawah dia, dan kemudian untuk pekerja universiti itu sebenarnya universiti tu tertinggal. Okey, untuk staff dia memang kita lah di integriti dan di QU lah untuk melihat sebarang pelaksanaan lah. Ya, jadi dalam memastikan perjalanan pentadbiran dan perusahaan universiti terus licin dan sejajar dengan matlamat penubuhan dia. Remember tak? Kita akan jadi sangat kontroversi bila UKM ni tak mengendahkan bahasa Melayu. Apa dia kenyataan yang salah, terkucil sikit keluar yang macam menidakkan bahasa Melayu, memang akan kena bombard. Teruk. Personality tu ke, orang ke, tak siapa-siapa pun akan kena. Jadi kenapa? Sebab kena ingat matlamat penubuhan UKM. Itu sebab bila kita yang bekerja ni, bukan sekadar datang kerja dapat duit balik dan happy dan kerja kat rumah, okey, boleh bising-bising dengan anak semua, bukan. Apa matlamat perubahan dia? Bila matlamat perubahan dia tercapai, baru kita boleh nampak sistem governance dia. Bila kita nampak sistem governance, kita nampak struktur organisasinya. Bila nampak, baru kita tahu macam mana fungsi untuk menjalankan dia.
Jadi benda-benda macam tu pada saya dia sangat signifikan. Sebab kalau tidak, kita akan berhadapan dengan masalah yang sangat banyak. Itu sebab kenapa jawatan-jawatan penting universiti tu selalu ditanya-tanya, selalu tertanya-tanya, ditanya-tanya dan menanya. Sebab macam, siapa yang lepas ni? Siapa yang lepas ni? Terutama bila lepas VC pergi hari Sabtu hari tu, memang macam-macam orang tanya saya. Tahu tak? Siapa tak? Saya tak tahu. Ya, dan tidak pernah diberitahu pun. Ya, jadi kita tak tahu, dia misteri lah. Sehingga kita keluar iklan tersebut yang juga kontroversi, yang akhirnya kita dah explain dan itu telah menjadi kesalahan, ya, dan dia dapat restu menteri dan sebagainya untuk kita membuat lebih banyak pilihan. Sebab ketua, macam saya kata, if the ketua fail untuk bawa universiti yang dah berumur 50 tahun ni, maka gagallah ya UKM dalam segi matlamat penumbuhan dia. Dia sangat signifikan benda macam tu. Sebab kalau kita lihat, dia hanya sebagai satu benda yang kita boleh anggap tak penting, tak boleh. Jadi kita kena berubahlah. Kita sendiri kena berubah. Kalau kita hanya rasa UKM tempat kerja cek makan tapi kita tak pernah ambil tahu, kita kena buat macam tu. Sebab kita tak akan boleh bekerja dalam situasi sekarang dengan sifat malas dan sifat tidak ambil tahu kita. Macam saya kata tadi, akhirnya orang-orang yang lebih talented akan pergi ke depan. Lepas tu kita marah pula sebab kita lebih senior, kita tak dapat. Tapi kita tak ada upaya macam tu sebenarnya. Sebab kita sendiri tak nak berubah. Itu sebab saya kata tadi, jenis-jenis adat yang kita dapat daripada senior-senior kita dulu, yang kata tak apa, kau tolong dengan tangan je, tak apa, akak dah biasa buat. I dah biasa buat dah, tak apa. Itu sebenarnya tak terpakai. Lagi satu saya nak sentuh juga dari segi layanan kita kepada staff dan juga kepada pelajar. Saya dapat beberapa aduan personal daripada kawan-kawan sendirilah yang bila berhubungan dengan unit-unit tertentu di bawah jabatan-jabatan tertentu, terutama bila dia nak minta pengesahan tentang sesuatu perkara lah, dia akan pergilah. Bila dia telefon, dia tak ada, dia minum. Kemudian telefon lagi, dia ambil anak. Kemudian bila pergi pula ke pejabat tersebut untuk dapatkan surat tersebut, memang semua orang pandang je muka dia. Macam tak ada nak tanya anak apa kan. Lepas tu, saya nak jumpa encik ni. Sana. Lepas tu, bila tanya pun, oh dia dah keluar tadi. Tapi surat untuk puan tu dah ada atas meja. Kita tak pernah lah check dia ni siapa, dia doktor ke, dia staff macam mana ke ya. Saya pun pernah juga terkena macam tu. Jadi saya take note lah. Saya take note. Dan pada saya, kalau kita nak faham tentang isu asas perundangan ni, dia juga melibatkan adab dan budi bahasa. Ya, saya memang ada beberapa pengalaman ngeri jugalah sepanjang kat UKM ni bila berurusan dengan jabatan-jabatan tertentu pada satu ketika dulu. Tapi saya lebih lihat dari segi saya cuba menegur dari segi yang berhemah lah. Saya kata kenapa asyik nak keluar je? Kan, kenapa saya nak keluar je? Saya datang ni janji sebab sebelum datang, pukul 12 saya datang lah. Kan tahu kan, cakap salary ni nak parking kereta memang macam satu malaikat maut dululah. Hadap dulu seksa kubur baru dapat parking. So, melainkan benda-benda yang penting. Jadi, kalau orang datang daripada jauh, jalan daripada Dekta dan sebagainya, saya rasa kita kena faham lah bahawa khidmat yang kita beri ni kita dengan perkhidmatan, dengan staff. Jadi sekarang ni orang makin terbuka. Jadi pada saya untuk kita tak kena tindakan undang-undang ataupun tindakan yang boleh melibatkan pekerjaan kita tergelincir dan sebagainya, kita mesti ada adab. Kadang kita telefon orang tu, nanti kita itu bukan kawan-kawan ni, kita tak tahu siapa pun dia dekat ujung talian tu. Jadi macam itulah. Jadi kalau lagi tahu lagi ialah kalau kita nak hantar surat, saya nak tegur jugalah. Lagi satu yang menunjukkan kita ni tak alert ya di UKM ni, kita nak hantar surat, kita kena pastikan betul tak itu dekan. Saya ni dah setahun lebih tau jadi PUU. Asyik lagi dapat timbalan penasihat undang-undang. Dan saya tengoklah PTJ tersebut saya bulatkan. Bukan sebab saya bangga jadi PUU, no. It's wrong. Maknanya ignorance. Dah daripada bulan 8 tahun lepas, dah masuk bulan 11 tahun 2020, saya masih lagi dapat Profesor Madia Dr. Salawati Mat Basir timbalan penasihat undang-undang. Saya tak bising, saya tak kisah, tapi you lah. Maknanya kerja you tak habis. Tak alert siapa yang dah bertukar. Nampak tak di situ? Dia ambil letak nama Prof. Dr. Rohimi lagi. Itu lagi win lah pada saya. Nampak? Kerana apa? Kerana aku tak kisahlah kan. Bila ada benda-benda yang terkeluar tu macam tak kisah siapa benda ni, nasib lah. Janji hantar je lah. Tengok directory. Directory pula tahun 2018, 2017. Sesuai lah. What does it mean? Inefficient.
Bukan pasal jawatan tu tak ada apa-apa, dia tak merencatkan duit gaji saya pun, okey je tiap bulan dapat. Tapi maknanya when you do your work, you tidak berhati-hati. So mana efisiennya? Itu sebab saya tanya. Jadi itu sebab kita ni dari segi kita tahu undang-undang, benda kecil banyak dilakukan di UKM seperti kesalahan nama, kesalahan dia punya jawatan, kesalahan dia punya gelaran, kadang-kadang dia dah datuk. Kalau dia rendah diri tak apa, kalau dia jenis tinggi diri, saya dah datuk tau, dia kata. Itu sebab saya dengan PA saya akan tanya, cek dulu, dia ni yang terkini, apa surat sebelum keluar. Nanti dia akan kata, ini je taraf PUU UKM, ini je. Kita tak tahu dengan siapa kita deal. It could be somebody yang baik hati, dia maafkan kita. Somebody yang memang bising sebab kau terlupa letak datuk kat situ, DATO apostrophe. Bukan DATUK. Jadi dia memang macam bising sangat. Jadi kita ni pula kena marah. Kadang pula kita hantar surat tersilap. Saya selalu dapat, some of my friends, they all professional outside kan, nampak, apa ni you university ni, your university ni hantar kat bos I, apa ni, kadang-kadang bukan hantar daripada pejabat saya, daripada PTJ. Saya pun terpaksalah halakan WhatsApp tu kepada PTJ tu, kepada dekan ataupun pengarah di situ, ni you punya staff prof, apa ni, orang tu dah datuk, orang tu dah doktor, dia bising lah, macam tu. Jadi ensure nama tu mungkin betul, tapi jawatan tu kena tengok dan juga apakah dia, di mana kedudukan dia sebelum hantar surat, terutama pada industri. Saat ini banyak juga saya terima komen-komen begitu. Dan kemudian pada saya, ini juga lah yang menyebabkan kita selalu berhadapan dengan masalah dari segi jaya kita, because kita tak efisien untuk tahu. Mungkin pada kita tak nak tahu pun, tapi kena ambil tahu sebelum surat keluar. Kalau kita lah antara orang yang diminta buat surat tu. Dan tak salah pun untuk kita tahu siapakah yang berada dalam keadaan sekarang. Ya, sebab saya tahu kalau saya buat kuis ni, letak nama ahli LPU, mesti salah. Sebab kita tak nak ambil tahu pun siapa balik LPU tu, siapa dia ni, tak pernah-mena pun dengan hidup. Sebab apa? Sebab kita tak rasa benda tu penting. Sedangkan dia sangat penting untuk pentadbiran dan sistem governance universiti dan punca kuasa kerja yang kita buat tiap-tiap hari.